Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 Ogos 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Pengerusi PAC Wang Kawah mengingatkan Ahmad Zahid Hamidi agar tidak menggunakan alasan keselamatan negara bagi menyekat kebebasan maklumat. Ini selepas Presiden UMNO itu menasihatkan PAC agar lebih sensitif ketika mengendalikan proses siasatan projek kapal tempur pesisir LCS. Kata Wang, PAC yang dianggotai ahli parlimen pelbagai parti termasuk wakil kerajaan sekadar melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan parlimen untuk menyiasat projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS. Semua saksi yang dipanggil memberi keterangan di depan PAC katanya sedar bahawa segala maklumat yang dinyatakan dalam prosiding berkenaan direkodkan dalam rakaman percakapan bertulis. Malah kata ahli parlimen Ipoh Timur itu lagi, Zahid sendiri menjadi antara individu yang dipanggil memberi keterangan berhubung projek berkenaan pada 25 Oktober tahun lalu. Zahid merupakan Menteri Pertahanan pada 2011 manakala Najib Razak berkhidmat sebagai Perdana Menteri. Laporan PAC mengenai pemerolehan LCS mengejutkan ramai pihak apabila tiada satu pun kapal tersebut berjaya disiapkan di sebalik peruntukan besar yang disediakan. Semalam Ahmad Zahid menyeru PAC lebih sensitif dalam mengendalikan keseluruhan proses siasatan tersebut kerana ia didakwa boleh mendedahkan rahsia pertahanan negara. Baik, sementara itu Najib Razak mempersoalkan sama ada Rafizi Ramli mahu menuduhnya berpakat menyolap dana projek perolehan LCS. Najib berkata demikian setelah memperincikan pemilikan saham subkontraktor Conrave Advanced Devices dan Conrave Electrodynamic Sdn Bhd. Katanya syarikat itu ialah usaha sama di antara Boosted Heavy Industries Corporation dan syarikat Jerman terkenal Rheinmetall Air Defence AG. Menegaskan tidak pernah campur tangan dalam pengurusan LCS, Najib berkata dia tiada bantahan jika bekas Panglima Tentera Laut, Boosted dan syarikat Jerman itu disiasat. Bekas Perdana Menteri itu berkata demikian ketika mengulas kenyataan timbalan Presiden PKR itu yang mengaitkan dirinya ketika mengulas harga projek naik 3 kali ganda akibat pemberian kontrak secara berlapis-lapis. Rafizi semalam menuduh Najib mungkin mempunyai peranan menentukan reka bentuk LCS kerana rekodnya dengan DCNS melalui perjanjian kapal selam Scorpene. DCNS yang dijenamakan semula sebagai Naval Group merupakan kontraktor Malaysia untuk 2 kapal selam kelas Scorpene pada 2002, perjanjian yang kini disiasat pihak berkuasa Perancis. Kita ke perkembangan berikutnya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membebaskan sepenuhnya bekas Ketua Pengarah Pertubuhan Perisikan Luar Malaysia, Hassanah Abdul Hamid. Ia berhubung kes pecah amanah jenayah bernilai $12.1 juta atau 50.4 juta ringgit melibatkan dana kerajaan. Pesuruhjaya Kehakiman Rosmawar Rozain menyampaikan keputusan itu di akhir rayuan yang difalkan Hassanah terhadap Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang memutuskan dia dilepas tanpa dibebaskan DNAA pada April tahun lalu. Menurut undang-undang, tertuduh yang diberikan DNAA masih boleh didakwa atas pertuduhan sama di masa akan datang. Namun Rosmawar hari ini memutuskan bahawa DNAA selama lebih setahun itu tidak adil kepada Hassanah. Terdahulu Hassanah didakwa mengikut Seksyen 409 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman penjara tidak lebih 20 tahun, sebatan dan denda jika sabit kesalahan. Pada 28 Julai lalu, Menteri Hal Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam jawapan bertulisnya di Parlimen memaklumkan SPRM masih menyiasat Hassanah atas dakwaan pecah amanah. Sebelum ini, seorang penguasa kanan SPRM dihukum penjara 3 tahun dan 2 sebatan kerana menyeleweng barang bukti melibatkan wang tunai 25 juta ringgit yang dikaitkan dengan kes tersebut. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob membuat laporan kepada SKMM dan PDRM susulan akaun peribadi Telegram dan Signal miliknya digodam pihak tidak bertanggungjawab. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kedua-dua akaun yang digodam itu dipercayai digunakan bagi aktiviti jenayah penipuan. Dalam kenyataannya, pejabat itu turut meminta individu
yang menerima mesej daripada akaun tersebut untuk mengabaikannya serta membuat laporan kepada pihak berkuasa. Sementara itu, akaun Telegram milik Menteri Luar Saifuddin Abdullah malam tadi turut digodam pihak tidak bertanggungjawab beberapa jam selepas perkara sama berlaku terhadap akaun milik Ismail Sabri. Kejadian telefon bimbit atau media sosial ahli politik digodam bukan perkara baru di negara ini. Januari tahun lalu, talian telefon dan aplikasi WhatsApp milik anggota Parlimen Padang Terap Mazir Khalid dilaporkan digodam. Kurang sebulan selepas itu, Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail pula mengesahkan telefon bimbitnya digodam pihak tidak bertanggungjawab. Telegram merupakan aplikasi sembang yang serupa seperti WhatsApp dengan penekanan pada ciri-ciri keselamatan kerana ia membenarkan ciri penyulitan hujung ke hujung dan mesej pemadaman sendiri. Berita seterusnya, pelaksanaan Akta Anti Lompat Parti tidak akan terpakai kepada ahli Dewan Negara, kata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ismail berkata keputusan itu dicapai dalam jawatan kuasa pilihan khas selepas mengambil kira beberapa pandangan pihak berkepentingan. Ahli Dewan Negara dibahagikan kepada dua kategori, iaitu ahli Dewan Negara yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan ahli Dewan Negara yang dipilih oleh negeri berdasarkan keahlian sebagai ahli Dewan Undangan Negeri yang mewakili parti politik masing-masing. Oleh yang demikian, peruntukan larangan bertukar parti pada peringkat ini tidak terpakai ke atas ahli Dewan Negara, mengambil kira beberapa aspek penting, iaitu isu perundangan ini di peringkat negeri selain daripada memerlukan perundingan dan perkenan daripada Kewakduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk ahli Dewan Negara yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Sewaktu membentangkan RUU tersebut untuk bacaan kali kedua di Dewan Negara, Ismail juga berkata sokongan ahli Dewan Rakyat dari mana-mana parti atau gabungan boleh memberi implikasi kepada perubahan kerajaan dan kestabilan politik. Justru katanya adalah wajar sekiranya undang-undang tersebut hanya terpakai ke atas ahli Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Perdana Menteri berharap pindaan tersebut mendapat sokongan 2/3 ahli Dewan Negara atau sekurang-kurangnya 40 ahli. Seorang lelaki dipercayai meletakkan vape kepada mulut seorang bayi di Johor Bahru telah direma 5 hari. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Rupiah Abdul Wahid, sebelum ini mengesahkan peniaga warga tempatan berusia 23 tahun itu ditahan tengah hari semalam. Menurut Rupiah, tangkapan dibuat selepas pihaknya menerima laporan polis oleh ibu kepada bayi perempuan berusia 7 bulan itu pada 6 Ogos lepas. Wanita itu juga menjelaskan bahawa lelaki terbabit adalah kenalan kepada adik perempuannya. Video kejadian itu dirakam adiknya dan seterusnya dimuat naik di laman media sosial sehingga tular. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001, iaitu jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Lelaki tersebut sebelum ini memaklumkan di laman Instagramnya bahawa vape yang diletakkan kepada mulut bayi tersebut sudah tidak berfungsi dan dia turut memohon maaf atas perbuatannya. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusyaha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.